Kembali lagi ke channel Cikgu Chef Tutorial. Jangan lupa like, comment, share, And subscribe channel ini. Let's go to the tutorial. Dan jangan lupa tekan butang notification. Bye. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Chef Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan bab 4, yaitu struktur pasaran, penentuan harga, dan output. 4.2, pasaran, persaingan sempurna. Dalam perbincangan ini terbahagi kepada 3 bahagian, yaitu yang pertama adalah konsep kos purata, AC, kos berubah purata, EVC, dan kos sud, MC. Yang kedua adalah menghitung kos purata, AC, dan kos sud, MC. Dan yang ketiga adalah plotkan keluk MC, AC, EVC, dan MR. Oke, sekarang kita akan bincangkan bahagian yang pertama, yaitu konsep kos yang terdiri daripada kos purata, kos berubah purata, dan kos sud. Sekarang kita akan bincangkan dahulu kos purata AC. Kos purata merupakan kos bagi setiap unit keluaran. Kalau kita merujuk keluk bagi kos purata adalah berbentuk U, yaitu menurun, kemudian mencapai titik minimum, dan selepas itu meningkat semula. Kos purata AC boleh dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Kos purata sama dengan jumlah kos TC dibahagi dengan jumlah keluaran Q. Kos purata dinyatakan dalam bentuk unit RM. Sekarang kita akan lihat pula apa yang dimaksudkan dengan kos berubah purata, EVC. Kos berubah purata merupakan kos berubah bagi setiap unit keluaran. Dan sebenarnya keluk bagi kos berubah purata juga adalah sama seperti kos purata, yaitu berbentuk U, yang menurun pada awalnya, kemudian mencapai titik minimum sebelum meningkat semula. Kos berubah purata EVC boleh dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Kos berubah purata sama dengan jumlah kos berubah dibahagi dengan jumlah keluaran. Dan kos berubah purata juga dinyatakan dalam unit RM. Satu perkara yang perlu kita lihat di sini adalah perbezaan bagi kos purata dan kos berubah purata adalah kos tetap purata. Atau dengan kata lain, kos purata tolak kos berubah purata adalah kos tetap purata. Atau ringkasnya, hasil tambah antara kos berubah purata, EVC, dan kos tetap purata, EFC, akan menjadi kos purata, EC. Bahagian ketiga adalah kos sud, MC. Kos sud merupakan tambahan jumlah kos, kesan tambahan 1 unit keluaran. Kos sud dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu kos sud sama dengan perubahan jumlah kos dibahagi dengan perubahan jumlah keluaran. Rumus kedua bagi kos sud adalah kos sud sama dengan perubahan jumlah kos berubah dibahagi dengan perubahan jumlah keluaran. Sekarang kita akan membincangkan bagaimanakah menghitung kos purata dan kos sud. Merujuk kepada jadwal ini, terdapat 8 kolom, yaitu kolom yang pertama adalah jumlah keluaran, kolom kedua adalah harga, kolom ketiga adalah jumlah hasil, kolom keempat adalah hasil purata, kolom kelima adalah hasil sud, kolom keenam adalah jumlah kos, kolom ketujuh adalah kos purata, dan kolom ke-8 adalah kos sud. Oleh karena jumlah hasil purata, hasil sud telah dibincangkan pada tutorial sebelum ini, maka pada ketika ini kita hanya akan membincangkan bagaimanakah menghitung kos purata, AC, dan kos sud, MC. Oke, kita lihat kolom ke-7, yaitu kos purata AC. Sebelum itu, kita akan tulis dahulu rumus bagi kos purata, yaitu jumlah kos TC dibahagi dengan jumlah keluaran Q. Pada kuantiti keluaran kosong, maka
kita tidak perlu menghitung kos purata. Maka hanya letak dash di sana. Oke, pada tingkat keluaran pertama. Ketika ini, jumlah kos adalah 90. Maka, kos purata adalah jumlah kos dibagi dengan jumlah keluaran. Maka, 90 bahagi 1 bersamaan dengan 90. Pada kuantiti keluaran kedua, jumlah kos adalah 120. Maka kos purata adalah 120 bahagi 2 bersamaan dengan 60. Pada jumlah keluaran ketiga, jumlah kos adalah 145. Maka kos purata adalah 145 bahagi 3 bersamaan dengan 48,33. Sekarang kita akan hitungkan pula kos sud. Sebelum itu kita akan tunjukkan ataupun kita akan tulis rumus bagi kos sud, yaitu perubahan jumlah kos dibagi dengan perubahan jumlah keluaran. Pada kuantiti kosong, maka kita tidak perlu menghitung kos sud. Kita hanya perlu tulis dash. Oke, pada jumlah keluaran yang pertama, maka kos sud adalah yaitu perubahan jumlah kos dibagi dengan perubahan jumlah keluaran, maka 90 tolak 30 dibagi dengan 1 tolak kosong bersamaan dengan 60. Pada kuantiti keluaran kedua, kos sud adalah 120 tolak 90 bahagi 2 tolak 1 bersamaan dengan 30. Pada kuantiti keluaran ketiga, kos sud adalah 145 tolak 120 dibahagi 3 tolak 2 bersamaan dengan 25. Untuk contoh pengiraan ini, kita hanya akan menghitung bagi kuantiti kosong sehingga 3 sahaja. Bahagian seterusnya adalah kita plotkan kepada keluk ataupun kertas graf. Oke, lihat jadwal di sebelah kiri. Terdapat 7 kolom yaitu kuantiti, harga, hasil sud, jumlah kos, kos purata, kos sud, dan kos berubah purata. Oke, daripada maklumat ini kita akan plotkan pada kertas graf. Oke, lihat kertas graf. Paksi mendatar adalah jumlah keluaran unit dan paksi menegak adalah hasil dan kos. Sekarang kita akan labelkan paksi mendatar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan pada paksi menegak kita akan labelkan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Oke, untuk bahagian ini, cikgu tidak akan bincangkan cara untuk plotkan setiap titik satu persatu, sebab kita sudah membincangkan kaidah untuk plotkan setiap satu titik pada tutorial yang sebelumnya. Oke, jadi untuk mempercepatkan, cikgu akan tunjukkan untuk plotkan sekaligus. Untuk kos purata AC, cikgu akan plotkan sekaligus semuanya. Begitu juga dengan kos sud dan kos berubah purata. Oke, sekarang kita akan plotkan dahulu kos purata. Oke, merujuk kepada jadwal, kos purata adalah, lihat di sana, 90, 60, 48,33, 42, 39,6, 40, 42,85 dan 47,5. Oke, jadi kita akan plotkan. Oke, nah ini sudah diplotkan ke semuanya. Oke, kemudian kita sambung satu-satu. Ya, oke, sekarang sudah disambungkan setiap titik-titik di sana dan kita nampak satu keluk dan itu adalah kos purata. Yang kedua, kita akan plotkan pula kos sud MC. Oke, tetapi untuk ini perlu diingat semula bagi kos sud, maka kita perlu plotkan di tengah-tengah. Oke, sekarang kita akan plotkan. Oke, lihat kesemuanya sudah diplotkan di sana. Setiap titik-titik bagi kos sud. Oke, untuk mudahnya sekarang kita akan sambungkan setiap titik supaya kita boleh nampak kos sud. Oke, sekarang sudah nampak. Oke, ini adalah kos sud. Sudah disambungkan setiap satu. Oke, dan sekarang kita akan plotkan pula kos berubah purata, EVC. Lihat di sini sudah diplotkan satu persatu setiap satu titik bagi EVC merujuk kepada jadwal. Oke, dan sekarang kita boleh nampak dan kita akan labelkan dengan EVC. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimanakah keseimbangan dapat ditentukan. Oke, syarat keseimbangan adalah hasil sud MR bersamaan dengan kos sud MC.
ataupun keluk MR bersilang dengan keluk MC. Melalui keluk ini, persilangan di antara MR dan MC adalah pada titik I. Pada persilangan ini akan menentukan tingkat harga dan kuantiti. Maka kalau kita lihat, tingkat harga adalah pada RM60 dan kuantiti adalah 6.5. Ini adalah bagaimanakah membuat penentuan output keseimbangan bagi firma pasaran persaingan sempurna. Sekian pertemuan pada kali ini dan bertemu lagi pada tutorial seterusnya untuk membincangkan jenis-jenis keuntungan firma pasaran persaingan sempurna. Sekian dan terima kasih.